TV KPM. Nama kau bunga, 5 tahun berkenalan, tapi kita tak pernah berjumpa. Apatah lagi bertentangan mata, dalam diam aku pendam rasa. Sejak pertemuan kali pertama, jika hanya mimpi saja cara bertemu, maka jangan pernah coba kejutkan aku. Biarkan aku terus lena, dalam tidur aku bahagia. Masih ingatkah janji temu malam hari kelahiranku? Assalamualaikum. Selamat petang anda semua yang sedang menonton saya, Afiq Syazwan, dalam Didik TV Mahir KPM. Okey, jadi hari ini tadi anda dah disajikan dengan persembahan daripada 2 orang guru yang akan bersama-sama belajar dengan adik-adik di rumah, dan juga saya pun akan belajar bersama. Tapi sebelum tu saya nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, kemudian gunakan hand sanitizer, dan apa yang paling penting, jaga jarak anda. Dan kalau boleh tak payah keluar rumah lah, duduk je rumah diam-diam. Okey, belajar je dari rumah. Okey, baiklah, jadi hari ni subjek kita adalah inilah dia, pendidikan muzik. Macam sinonim je dengan saya ada kat sini kan. Tapi saya sangat nervous sebenarnya kalau nak belajar muzik, walaupun saya pandai menyanyi. Baiklah, jadi tanpa buang masa, mari kita berkenalan dulu dengan guru kita hari ini, sebab kita ada 2 orang guru. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, sedap suara cikgu. Cikgu siapa yang nyanyi tadi? Cikgu? Ya, saya. Cikgu Syam? Saya. Okey. Silakan cikgu. Cikgu perkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Hisham bin Muhammad daripada Sekolah Menengah Tengku Menteri. Okey, saya guru muzik lah. Sepenuhnya daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya mengajar. Okay? Untuk subjek muzik. Baik. Itu Cikgu Hisham. Sebenarnya nama panggilan yang selalu pelajar panggil cikgu? Selalunya cikgu panggil pelajar saya, panggil? Cikgu Syam lah. Cikgu Syam lah. Yeah. Senang, Cikgu Syam. Yeah. Okey, seterusnya di sebelah kiri saya ada Cikgu. Ya, Afiq. Okey, nama saya Cikgu Mugat Khairuddin bin Putih dari SMK Taman Panglima Asam Kumbang, Taiping, Perak. Itu je. Okey, itulah dia. Tapi sebenarnya kalau untuk pengetahuan pelajar semua di rumah, sebenarnya cikgu semua, kita sebabkan kita kena menyanyi, kemudian memerlukan pergerakan fizikal. Jadi tak perlu menggunakan pelitup muka, cikgu. Jadi mudah untuk kita mempelajari subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita perlu patuhi SOP. Saya dah macam jaga kaunter hand sanitizer dah dekat sini sebab ada hand sanitizer di depan saya. Silakan cikgu, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Okey, saya dulu ya. Boleh, Cikgu Syam dulu. Okey. Okey, kemudian Cikgu Mugat. Silakan cikgu. Baiklah, kemudian Afiq pula yang guna. Okey. Baiklah, jadi sebelum tu saya nak tanya juga, tak kisahlah Cikgu Syam ataupun Cikgu Mugat yang nak jawab. Okey, boleh Afiq, tak ada masalah. Sebenarnya apa makna assemble alat muzik ni? Ensemble alat muzik ni adalah
permainan alat muzik secara berkumpulan lah. Jadi kita hari ni ensemble alat muzik keyboard. Okey, jadi sekurang-kurangnya lebih daripada satu keyboard lah perlu ada kan. Walaupun kita tahu alat muzik keyboard ni dah lengkap dengan accompaniment, lengkap dengan dia punya drum kan. Semua sekali, maksudnya kita boleh main tu satu lagu tu semua boleh kita dengar lah. Maksudnya complete band. Yes. Ya, betul. Oh, faham. Maksudnya dengan hanya adanya alat muzik keyboard ni saja, kita dah dapat bunyi complete sebuah kumpulan band. Ya, betul. Tak perlulah ada bassist, tak perlu ada gitar, tapi dengan adanya keyboard saja. Tapi cikgu, keyboard ni ada banyak jenis Ya, betul Afiq. Okey, keyboard ni kita tengok pada papan kunci dia lah. Okey, jadi yang ada kat sini cikgu bawa juga. Yang ni pun keyboard sama juga macam keyboard yang kita main kan. Tapi bunyi dia tu berbeza lah, karakter bunyi dia. Kerana yang ni kita perlu tiup. Yang ni kita panggil alat apa ni Afiq? Itulah saya tak tahulah nama dia. Okey, yang ni kita panggil melodian. 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 Okey, yang ni kena tiup ke kena ataupun tekan saja, Fik? Saya rasa kena tiup. Dulu saya main benda ni. Maksudnya kita tiup tu sambil kita tekan alat. Baru dia ada bunyi lah, cikgu. Betul. Okey. Tapi cikgu, saya ada satu soalan. Selalu saya pernah nampak yang orang main bentuk keyboard dia tapi macam gitar, cikgu. Yang tu apa kita tanjak juga? Itu pun adalah satu kita kata sebagai family keyboard juga. Tetapi dia lebih kita kata compatible lah. Okay, jadi lebih mudah untuk digayakan sebagai seorang pemain gitar. Contohnya kalau macam kita tengok dulu, kalau macam band-band pada tahun 80-an dulu, contohnya kumpulan Freedom dia mulakan. Sebenarnya fungsi dia sama juga. Cuma dia ada key dia yang tertentu lah untuk macam coding dia dan sebagainya lah. Tapi coding pun semuanya dia pegang di situ je. Lebih mudah lah kalau nak bermain keyboard tersebut sambil bergerak. Faham. Okey. Baiklah. Jadi sekarang ni anda semua dah sama-sama saksikan cikgu menyanyi, main keyboard dan kita pun dah berkenalan dengan kedua orang cikgu kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kami ada sediakan paparan untuk anda semua saksikan dan selepas itu kita akan berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dalam Mahir at Didik TV KPM. KPM. Kembali lagi kita dalam Mahir at Didik TV KPM bersama dengan saya Afiq Syazwan dan Afiq masih lagi bersama dengan Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat hari ini. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Dan buat pengetahuan anda semua, hari ini untuk Cikgu Megat dan juga Cikgu Syam, mereka dibenarkan untuk tidak menggunakan pelitup muka kerana kita nak belajar pendidikan muzik. Okey? Alright, baiklah. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik Fik. Hari ini cikgu akan tunjuk macam mana kita nak main drum pada keyboard. Drum pada keyboard ni maksudnya kita akan buat bacaan lah melalui bacaan skor. Kejap lagi pada skrin tu akan ada bacaan. Okey, tapi sebelum tu kita nak kenal pasti alat ataupun kita panggil instrumen tu satu persatu daripada drum sebenar lah. Okay, jadi kita kenal pasti dulu. Okey. Jadi kita boleh buka slide, tengok untuk slide lah. Okey. Okey, jadi untuk drum bunyi. Okey. Okey, yang ni bunyi apa ni, Afiq? Itu snare. Okey, sorry, yang ni. Yang ni itu bass kick, bass. Betul. Kalau kita tengok pada ni, okey, yang tu adalah bunyi kick. Di mana tangan kaki kanan akan kita tekanlah untuk bunyikan. Okey, yang sebelah bunyi dia tu bunyi snare. Itu snare. Yes. Lepas tu satu lagi. Apa dia bunyi apa? Ini apa nama dia? Yang ni hi-hat. Itu hat. Hi-hat. Hi-hat tapi dia boleh buka ataupun tutup. Ya. Okey. Okey, yang ni buka, yang ni tutup. Kita panggil sebagai open dan juga close hi-hat. Ya, betul.
Faham. Teruskan. Okey, jadi biasanya kick dengan snare ni akan berganti-gantilah. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk hi-hat pula, biasanya kita akan main 1 and 2 and 3 and 4. Okey, jadi bunyi dia 1 and 2 and 3 and 4. 1, sorry. Okey. Okey, Fik. Okey, jadi itu adalah basic lah untuk permainan alat muzik drum pada keyboard. Oh, cikgu, saya ada soalan. Ya. Apa sebenarnya beza bunyi hi-hat dengan bunyi crash? Okey, bunyi hi-hat ni dia lebih rendah lah. Bunyi dia lebih lembut daripada bunyi crash. Okey, crash ni biasanya untuk penanda kita punya frasa ataupun penanda untuk kita masuk kepada chorus lah, daripada perubahan frasa kan, daripada chorus, verse kepada chorus. Biasanya macam itulah. Okey, itu adalah penanda untuk senang untuk pemuzik menyanyikan ataupun penyanyi tahu kat mana untuk masuk ke verse balik ataupun masuk ke chorus lah. Ya, saya faham. Okey, baiklah. Okey, Fik. Untuk ni juga, cikgu ada sedikit latihan lah untuk pelajar-pelajar tahu dekat rumah. Okey, kita boleh tengok pada skrin. Okey. Okey, latihan pertama tu bunyi dia 1, 2, 3, 4. 1 tu 1 dengan 3. Okey, nombor ganjil adalah kick. Okey, 1, 3. Okey. Selang-seli dengan snare, maksudnya 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, Fik, dapat tak? Dapat. Saya dapat. Okey, jadi pelajar-pelajar rumah boleh aplikasikan permainan ni melalui skor yang cikgu paparkan lah. Okey. Cuba cari pada aplikasi keyboard ni, kita cuba buat. Maksudnya sebenarnya kita praktis ni sebenarnya secara real sebenarnya. Walaupun kita menekan guna tangan, tapi kita punya fikiran kita tu masih lagi fokus pada permainan drum lah. Drum yang sebenarnya. Jika diadaptasi balik, dia akan senanglah untuk pelajar tu dapat. Ya. Okey, seterusnya saya ambil lagi untuk latihan dua. Afiq boleh cuba main tak untuk yang Afiq cuba main? Cuba, boleh tak? Cuba buat yang latihan satu tadi. Yang latihan satu tadi? Boleh tak? Okey. Okey, tapi yang mana tadi? Ni. Okey. Okey, Afiq, C pada okey. Okey, C untuk maksudnya dia. Yes. Good, Afiq. Okey, dah tak ada. Okey. Sampai situ je. Hebat, Afiq. Hebat. Baik, cikgu. Memang dia seorang penyanyi dan juga pemuzik yang baik. Alhamdulillah. Sekali je tunjuk. Dah dapat lah. Baik. Alright. Jadi itulah dia praktis sebab saya selalu dulu main ketuk-ketuk drum je. Jadi daripada situ itu mungkin membuatkan saya minat untuk cuba main tu. Betul. Apa perasaan Afiq? Drum sebenar dengan pada keyboard sama ke berbeza? Saya rasa memberikan feel yang sama sebenarnya sebab bunyi dia sama tapi yalah dapat menghasilkan sound yang samalah, cuma mungkin pengalaman yang berbeza lah sebab bermain drum tu memerlukan skill yang lebih sikit. Okey. Baik, cikgu. Jadi kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita. Jadi mungkin pelajar-pelajar di rumah boleh cuba, kalau ada keyboard boleh, cikgu. Ya, betul. Boleh cuba juga dekat rumah macam apa yang Afiq buat tadi. Okey, baik. Jadi kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk latihan kedua, Afiq, kita terus kepada Cikgu Megat lah. Untuk Kedua tunjuk. atau ketiga? Ketiga lah. Kita tengok slide yang ketiga. Slide yang ketiga. Slide yang ketiga, latihan ketiga dan keempat untuk drum. Baiklah. Okey, baik. Untuk slide yang latihan yang ketiga, pada slide yang seterusnya, okey, yang ini kita katakan kita fokuskan, kalau bagi saya ini rentak yang kita boleh gunakan dalam pop rock lah biasanya. Okey ya. Okey, cara pengiraan untuk latihan tiga ini. Okey, cara pengiraan untuk latihan tiga ini ialah 1, 2 and 3, 4. 1, 2 and 3, 4. 1, 2 and 3, 4. Okey ya. Kalau beat yang kita akan tengok pada slide tu dia macam ni. Kalau kita mainkan pada keyboard untuk membunyikan drum di sini.
1. Sorry. Contoh lagu yang biasanya kita mainkan. Sejati. Boleh? Itu yang kau ucapkan. Okey, Afiq sambung. Ha. Okey. Ya, okey, itu saya belum lagi menunjukkan hi-hat-nya tadi. Okey. Bila main hi-hat-nya tadi ya. Okey. Okey, hi-hat. Okey. Untuk hi-hat 1 okey. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and cara pengiraan dia. Kalau kita mainkan secara serentak di situ. Okay, yang tu open hi-hat lah. Mungkin tiada dalam skor. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan yang keempat. Okey. Okey, kita fokuskan kepada latihan yang keempat. Kalau tengok beat di situ bagi saya dan saya pun sendiri pernah bermain drum dan ini kita fokuskan kepada rentak bossa nova. Okey, rentak bossa nova. Okey. Baik. Okay, pengiraannya 1 1 2 1 2 and 3 1. Okey, dia macam ni. Okey. Itu hanyalah kita kata sebagai basic basic kick dan juga snare. Okey. Kalau kita masukkan dengan hi-hat-nya, dia akan berbunyi begini. Okey, kurang macam itulah. Ya. Hebat cikgu. Hebat cikgu. Saya rasa macam saya nak beli keyboard kat rumah sekejap lagi. Baiklah, jadi itu adalah asas apa cikgu? Masih lagi asas penjarian cikgu? Yang ni asas memainkan drum pada keyboard. Pada keyboard. Asas memainkan drum pada keyboard lah. Untuk latihan 3 dan latihan 4 tadi kita selesai. Tapi ada beberapa rentak yang cikgu bagi pada mereka semua. Kita ada pop rock tadi, ada bossa nova. Ya. Okey. Memang menarik. Baiklah. Dan itulah dia sesi pelajaran, dan kalau ada beberapa latihan yang mungkin pelajar di rumah nak mencuba, boleh mencuba juga. Okey. Baiklah. Jadi sekarang ni kita akan teruskan sesi pelajaran kita ke asas penjarian. Macam tadi kita mungkin dah belajar macam mana kita nak bermain drum di atas keyboard, dan selepas ini kita teruskan lagi ke sesi latihan seterusnya bersama dengan Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Saya harap cikgu semua dah bersedia. Okey, boleh Fik. Boleh, silakan cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pada slide. Okey. Okey, untuk penjarian chord Okey, penjarian chord. Okey, jadi chord yang kita belajar pada hari ini bersama Cikgu Megat, ada berapa chord Cikgu Megat? Okey, kita akan belajar tentang penjarian chord premier dalam nada-nada, iaitu nada C major, F major dan juga G major. Okey, jadi maksudnya ada 3 family di situlah. Okey. C major dia tiada sharp ataupun flat, F major ada 1 flat dan juga G major ada 1 sharp. Okey. Baik. Saya teruskan Cikgu Syam. Okey, baik. Boleh. Silakan. Okey, untuk penjarian chord pada keyboard yang kita boleh aplikasikan. Okey. Nanti saya transpose dulu supaya tidak mengganggu pembelajaran kita. Okey. Kalau kita tengok pada penjarian chord, boleh juga kalau kita fokuskan kepada chord primer yang ni rasanya kalau tengok sini mungkin pelajar boleh lebih jelas lebih jelas sebab di sini ada mata-mata keyboard yang ada di situ. Okey, kalau kita tengok yang pertama, okey, C, E, G kita akan ambil. Okey. Maksudnya jari kita 1 2 3 4 5. Okey. Jadi kita ambil 1 3 5. Okey. Tiga jari saja yang digunakan. Ya, untuk chord. Untuk chord. Kalau macam kita nak main sebelah sini solo pula, lain pula. Yang tu nanti kita serahkan kepada Cikgu Syam. Cikgu Syam lagi. Okay. Baik. Jadi untuk penjarian chord C, chord primer dalam nada C major. Okey, dalam nada C major pun chord primer yang perlu kita ketahui ialah 4
ada 3 chord prima iaitu 1, chord 1 iaitu C major, chord 4 F major dan juga chord 5 G major. Okey. Kalau berdasarkan slide yang terpapar tentang penjarian chord di situ, okey, yang kita akan mainkan begini ya. Bunyi dia. Okey, itu chord 1 C major tadi. Okey. Kemudian chord 4. Okey. Kemudian chord 5. Okey. Pada bar ke berapa tadi Afiq? Pada ke bar ke berapa dia tengok? Pada bar ke berapa? Pada bar yang ketiga. Okey, ketiga. Okey, kemudian kembali kepada chord 1 C major. Okey, jadi kalau dalam kita mempelajari keyboard, sebenarnya 3 chord ni pun sebenarnya dah cukup untuk kita memainkan satu lagu. Okey. Contoh pergerakan chord sini kita ambil chord prima. Chord yang lain sebelum tu kita chord selain pada itu kita tak ambil. Tapi kita ambil 1, 4, 5. Yang ni pun chord prima yang penting Ingat pelajar-pelajar sekalian, kita gunakan 1, 3, 5 jari kita untuk membentuk chord ataupun kita panggil di situ sebagai track tonic. Sebab apa dipanggil sebagai track tonic? Afiq, saya boleh. Tak apa. Silakan cikgu. Okey. Track tonic sebab membentuk 3. Track tu maksudnya 3. Okey, 1, 2, 3. Track tonic lah. Chord sama jugalah. Okey? Okey, jangan susah hati. Bila kata track tonic, apa dia? Chord apa dia? Sebenarnya perkara yang sama. Okey, kalau macam C, E, G. Okey? C, E, G lah. Okey, sebab dia terlalu kecil sangat. Nak tunjukkan jari yang besar-besar sini agak susah sikit. Okey? C, E, G. Dia bentuk chord C major, dia selang. Okey? Contoh tadi, saya tunjuk sekali lagi. Okay, yang ni C major. Kemudian chord 4, sama juga konsep dia. F, A, C. 1, 3 dan juga 5. F major. Okey, kemudian G major. G, B, D. Okey? G, B, D. Okey, tapi kita akan mula pada G, B, D. Okey. G, B, D. Maksudnya 1, 3, 5. Kita kena letak pada mata keyboard begini ya. Jadi progression chord ya ialah pergerakan dia chord 1, chord 4, chord 5 dan kembali kepada chord 1. Okey. Kita teruskan kepada yang seterusnya, iaitu kita akan ambil dengan chord prima dalam F major. Okey, chord prima dalam F major, iaitu kalau berdasarkan scale F major. Okey, Afiq, boleh ingat tak kalau Afiq sebagai seorang penyanyi ada tak belajar tentang skill-skill skill pada not? Adalah sikit-sikit basic cikgu. Okey, tak apalah. Okey. Kalau macam tu kita tengok kalau macam F major, apa accidentalnya yang ada? F major. Ya. Kalau F major kena ada F tapi ada satu flat. Ya, B pandai, flat. memang pandai. B flat. Tapi string gitar. Oh ya. Sebenarnya konsep dia adalah sama. Konsep dia adalah sama. Dalam scale F major, tak kira kita ambil daripada apa-apa jenis alat muzik sekalipun, scale tetap sama. Okey, kalau macam F major, seperti yang Afiq dah sebutkan tadi, dia ada satu flat. Okey, satu flat. Jadi kalau ikutkan flat dia ada F, G, A, B flat, C, D, E, F semula. Okey. Okey. Sebenarnya kita nak tengok tumpukan hari ini ialah kepada chord prima dalam F major. Konsep adalah sama, iaitu chord 1, chord 4 dan juga chord 5 dalam F major. Tapi sekarang ni saya main dalam F major. Okey. F, A, C. Okey. Kalau pada slide yang dipaparkan di atas tu penjarian chord F major, dia akan main ni. F, A, C. 1, 3, 5. Boleh nampak semua murid-murid yang berada di rumah. F, A, C. Okey. Dia kira on 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua. Okey. Chord 4. B flat.
Okey. Chord 5. Dia kembali kepada chord apa tadi Afiq? Kembali kepada chord F. F. F major. No, dalam New Merasi Roman. 1, 4, satu. 5 kembali kepada Kembali pada satu. Sebab dia nak menunjukkan satu kita panggil sebagai perfect cadence dalam istilah muzik. Baik. Okey? Okey. Okey, baik, saya semula sekali. Okey, chord 1 Ya. F A C. Kalau B flat, D, F. B flat, D, F. Okey, B flat, D, F. Kemudian chord 5 C, E, G. Sama jugalah macam dalam C major tadi. Oh. Okey, sama aja. Sama. Chord tu samalah tapi cuma family ataupun kita pergerakan chord di situ. Ya. Dalam skil-skil tertentu lah kan. Okey. Sebenarnya kita ada satu lagi ni ya. Kita pergikan terus kepada chord prima dalam G major. G major. Okey, G major. So kita dah belajar C major, F major dengan G major. G major. Sebenarnya yang ini pun yang kita belajarkan, kita pelajari sekarang ni pun ada juga tadi dalam chord. Ada. Kan? Ya. Maksudnya perkara yang sama juga. Dia ulang balik. Cuma perbezaannya tadi kita ada C major, F major, satu flat. Cuma kalau G major ada tak accidental di situ, Afiq? G major. Ya. Saya rasa G major tak ada. Ke ada juga? Betul ke? Saya rasa tak ada. G. Sebenarnya okey ya, Afiq ya. Sebenarnya ada satu sharp di situ. Oh, ada satu sharp. Iaitu F sharp. F sharp. Okey. Oh. Jadi konsep dia okey. Konsep dia kalau macam G, kita ambil G, A, B, C, D, E, F sharp dan kembali kepada G. Itu kalau kita note lah daripada segi skill. Kalau pada segi chord yang seperti yang terpapar pada skrin yang ditunjukkan di hadapan. Okey, untuk G major, okey. Konsep dia tetap sama 1, 3, 5 tadi. Okey, pada keyboard ya, pada mata keyboard yang saya tunjukkan 1, 3 dan juga 5. G boleh sebut tak apa dia kalau spell? GBD. GBD. Cikgu Syam. Okey. GBD. Maksudnya? Okey. Kita kembali kepada tadi slide tadi ya. Slide yang okey, penjarian chord G major. Sorry. Okey. Itu first chord. Okey, chord yang pertama. Chord prima. Kemudian chord yang keempat. Chord keempat boleh detect tak, Afiq? Chord yang keempat. Ya. Lah G, A, B. G, A, B, D. C. C, sorry. Okey, C chord keempat pandai. C ya, chord yang pula keempat. satu chord. Okey, chord 4 C major. Okey. Okey. Kemudian chord 5. Okey, disebabkan tadi yang ni seharusnya berhati-hati. Ramai pelajar-pelajar saya berdasarkan pengalaman, bila kata D apa spell chord dia. Okey, bila kata D ramai pelajar yang tulis yang baca kan chord spelling dia D F A. Kan? D F A. Okey. Sebenarnya itu salah sebab apa tadi? Sebab dia ada F sharp. sharp, pandai pun. Kita tepat. Okey. Jadi D F sharp A. Okey. D F sharp dan juga A. Okey. 1 3 5 konsep tetap sama. Okey. D F sharp A. Jadi perjalanan chord ataupun progresi chord untuk G major, chord prima dalam G major, minta maaf Okey, bolehlah Afiq kira sama-sama apa chord yang saya mainkan ni tadi. Boleh? Sama juga. Sama juga. Okey. So, 4 Sebut chord. Saya sebut chord. Okey, sekali nombor kita cuba. Maksudnya nombor, by number. Oh, pakai number. By number tadi. Okey. Boleh ya? Go. 1 Kemudian 4 5 1. Okey. Sebenarnya chord yang kita mainkan tadi tu sebenarnya ada dalam lagu-lagu yang popular. Ada. And then she asked me, do you feel alright? Itu
maksudnya 3 chord lah. Ya. Banyak lagi ada B minor, lagu Eric Clapton kan. Okey. Saya rasa banyak sebenarnya lagu yang menggunakan 3 chord. Terlalu banyak. Ya, banyak. Tapi macam lagu tadi tu, chord dia banyak lah. Sebab dia ada lagi variation dia dalam chord betul tu. Mungkin mungkin itu verse, mungkin kalau bila dah pergi chorus dia akan bertukar chord lah cikgu ya. Memang. Okey, baiklah. Jadi kita dah belajar macam-macam sebenarnya. Kita dah belajar penjarian perkusi pada keyboard. Kemudian kita dah belajar juga asas penjarian keyboard untuk C major, F major dan juga G major. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni inilah dia penjarian scale yang perlu pelajar-pelajar terapkan dalam latihan. Dan selepas ini kita nak berehat terlebih dahulu cikgu, boleh? Boleh. Berehat dululah ya. Dan kita berehat terlebih dahulu. Jadi pelajar di rumah jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami dalam Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Mahir Didik TV KPM dengan subjek kita pada hari ini pendidikan muzik. Baiklah, jangan lupa untuk patuhi SOP, tapi saya nak ingatkan kepada pelajar semua yang kami hari ini belajar muzik, jadi memerlukan pergerakan fizikal seperti kena menyanyi kan, kenalah menggunakan mulut, jadi kita tak perlulah gunakan pelitup muka. Dan kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Syam pula untuk penjarian scale. Sebab tadi kita dah belajar dah basic C major, F major, G major untuk tangan kiri. Kemudian untuk solo pula tangan kanan. Macam mana Cikgu Syam? Okey, baik Afiq. Jadi untuk hari ini kita sama juga, kita bagi sama dengan Cikgu Megat ajar lah. Okey, jadi untuk menengah rendah ni, kita perlu tahu saya pada scale C, kita perlu tahu satu sharp, satu flat. Yang Cikgu Megat ajar tadi. Okey, satu sharp kita ada G major. Untuk satu flat kita ada F major lah. Okey, jadi lengkap lah untuk menengah rendah ni. Kalau boleh pelajar, boleh praktis apa yang cikgu nak tekankan sekejap lagi. Okey, jadi kita pergi kepada scale. Apa itu maksud scale? Okey, scale adalah satu susunan not secara diatonik sebanyak 8 not. Kalau start dengan C, dia akan habis dengan C. Okey, jadi sebelum kita buat penjarian, ramai pelajar untuk permainan alat muzik keyboard ni dia hanya menggunakan 3 jari ataupun 2 jari sahaja. Jadi dia tidak memenuhi teknik yang betul lah untuk kita buat penjarian pada alat muzik keyboard ni. Okey, jadi kita menggunakan jari tangan kanan untuk buat penjarian tu. Okey, jadi nombor pada tangan kanan ataupun nama pada tangan kanan ni kita perlu tahulah supaya kita senang untuk aplikasi. Okey, cikgu kira kalau dari Cikgu Megat tadi, okey, kita mula satu tu daripada jari anak kan. Tapi sekarang ni mula dengan jari ibu. Jari 1, jari 2, jari 3, jari 4 dan jari 5. Okey, jadi scale dia ada berapa Afiq? Cikgu bagi tahu tadi. Ada berapa susunan tadi? Ada 8. Ada 8 susunan. Bermula dari C sehingga ke C. Yes, kita panggil satu apa Afiq? Itu satu scale. Satu scale ataupun satu oktav. Satu oktav. Alright. Okey, baik. Okey, jadi jari yang kita guna semua jari. Okey, untuk do, re, mi. Okey, 1, 2, 3. Maksudnya 1, 2, 3. Okey, do, re, mi. Fa tu kita masuk kepada jari satu balik. Sampailah 5. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dengar sekali lagi. Okey. Okey, yang ni pelajar perlu aplikasikan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okey. Okey, cikgu tunjuk pada alat muzik melodi bagi pelajar senang tengok. Okey. Macam mana cikgu buat dia punya penjarian. Okey, C kalau kita tengok kat sini. Okey, untuk dua mata ni, untuk warna hitam ni di sebelah dia adalah C lah. Okey, C, D, E. Okey. Okey, kita start balik dengan penjarian number 1. Satu, F, G, A, B, C. Okey. Okey, jadi sama juga kalau patah, kita patah balik, dia mesti 5, 4, 3,
2, 1, 3, 2, 1. Okey? Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Okey. Jadi Okey. cikgu itu satu oktav. Kalau Ya. contoh nak sambung lagi next oktav pula. Okey, untuk yang tu mungkin tak sempat masa kita hari ni. Sebab Okey, kita ada baik. 2 skill lagi, Fik. Oh, ada 2 lagi? Ya. Oh, okey. Baik. Alright. Okey, skill yang seterusnya kita pergi, kita tengok slide lah. Okey? Slide untuk skill. Okey, tadi C cikgu dah buat kan? Okey, cikgu dah buat. Yang ni kita ansur majulah. Kita guna minim low, note minim low. Okay, lepas tu barulah kita pergi kepada note crochet dan juga note quiver lah. Supaya kita latih untuk penjarian kita ni supaya sempurna bunyi dia. Okay, seterusnya kita pergi kepada skill yang seterusnya, iaitu skill yang seterusnya adalah skill G. Okay, G ada satu accidental ataupun kita panggil satu tanda kromat, iaitu pada F. Okay, kalau pada F tu maksudnya kita perlu sharp pada note yang F lah. Alright, okay. Okay, jadi bunyi dia 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, itu adalah untuk skill G major. Ada satu sharp, iaitu F sharp. Okay, seterusnya kita pergi kepada skill F major. Okay, skill F major. Okay, F major pula kalau kita tengok pada sebelum tanda meter tu, okey, dia ada satu flat. Okey, flat dia adalah pada B. Okey, pada B. Okey, jadi kita kena pastikanlah. Okey, jadi untuk penjarian skill F major ni dia sedikit berbeza. Okey, tadi kita guna 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Okey, untuk skill F major ni kita guna 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, Fik. Kerana apa? Kerana sini ada satu flat. Okey, jadi kalau kita buat 1, 2, 3, yang ni susah nak naik satu. Ya, betul. Okey. Susah nak naik. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey? Okey, faham? Alright. Okey, jadi latihan ni mesti dilatih secara berterusan. Kerana apa? Kerana salah satu dia melatih kita punya tangan kita supaya cekap untuk bila kita bermain secara solo. Okey. Dia akan lebih efektif lah. Bila kita dah praktis score dengan baik, praktis skill dengan baik. Okey, salah satu lagi dia menajamkan kita punya melody line dalam kita punya musicality lah. Okey. Baik cikgu, Alright. kita dah belajar skill, kita dah belajar primer chord. Jadi cikgu, tak ada ke kita nak nyanyi-nyanyi cikgu? Okey, baik. Okey, jadi untuk kali ni Afiq, hari ni Ya. kita cuba buat lagu yang senang lah. Okey. Lagu yang pelajar-pelajar di rumah tahu, okey? Baik. Okey, kita tengok skor apa lagu yang special hari ni. Alright, Happy Afiq. birthday. Yes, happy birthday, Afiq. Okey, baik. Okey, kita akan buat secara ensemble lah. Cikgu Boleh. Megat akan main chord, saya akan main melody dia. Boleh. Okey, kita cuba. Okey, Cikgu Megat boleh? Okey, insyaAllah. Ya. Alright. Okey, Fik. Cikgu boleh tak kalau Afiq nyanyi satu lagu, boleh tak? Nyanyi satu lagu? Ha. Boleh, saya okey je. Lagu Okey, apa tu? Kita cuba lagu Mimpi, boleh tak? Lagu mimpi. Right. Okey. Okey, Oh, ni spontan ni kawan-kawan ni Okey. spontan cikgu original key Sekejap. Original key Sekejap. original key. Alright, boleh. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Cikgu Megat, ready dah? Baik. Alright. Baik. Okey. Sekejap, accompaniment Okey, sekejap Perlukan Okey, accompaniment ya, betul. Alright. Okay, kita tunggu cikgu. Sementara cikgu Megat. Kita nak cuba lagu mimpi
Jadi cikgu, sebenarnya asas penjarian ni bagus ke untuk kita praktiskan skill tangan kita tu? Betul, Fik. Memang kita kena praktis skill. Okay? Skill tu mesti kita praktis hari-hari lah. Setiap masa waktu kita main piano kan, ataupun kita main keyboard, mesti praktis. Praktis. Ya. Barulah kita boleh perfect. Yes, betul. Okay, cikgu Megat dah ready ke? Alright, okay. Kita cuba. Okey, jom. Di saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi, menemani aku. Sama-sama. Mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya, dan jangan di kau hampiri dia pasti membawa kau pergi. Okey, baiklah jadi pelajar semua, kita nak berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Mahir at Didik TV KPM. Dia Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Mahir at Didik TV KPM. Okey, jadi dengan subjek kita hari ini pendidikan muzik, mungkin macam terkejut kenapa Hafiz dah boleh buka mas ni. Sebab mungkin ada ada special untuk pelajar-pelajar di rumah. Nanti kan. Baiklah, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Syam dan juga Cikgu Megat. Sekarang ni saya nak memberi peluang kepada cikgu untuk memberi rumusan dari apa saja hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik Afiq. Okey, jadi untuk hari ini asas penjarian keyboard kita dah ada tiga contoh permainan iaitu drum. Okey, salah satunya drums. Seterusnya ada chord dan satu lagi kita panggil scale. Scale untuk tangan kanan lah. Okey, jadi ketiga-tiga ni perlu dilatih dan dipraktis. Jadi macam mana nak praktis cikgu? Keyboard tak ada kat rumah. Macam mana nak buat? Okey, sebenarnya pelajar-pelajar di rumah hanya perlu ada telefon sahaja sebenarnya untuk bermain keyboard. Contohnya kita main di aplikasi. Dia salah satu aplikasi pada smartphone lah. Okey. Jadi benda tu hanyalah percuma dan kita boleh dapatkan dan dengan percuma dan boleh mainkan di mana-mana sahaja, Fik. Ya. Okey, pada smartphone Jadi pelajar-pelajar boleh cuba buka, type pada Google Play ataupun iOS untuk dapatkan keyboard ataupun piano secara percuma lah untuk kita praktis apa yang kita buat hari ini. Baiklah. Kalau Cikgu Megat ada apa-apa yang perlu dirumuskan? Okey, pesanan saya untuk pelajar-pelajar dan murid-murid yang berada di rumah. Okey. Tidak lain dan tidak bukan, Afiq. Kita mesti praktis dan praktis. Okey. Dan perlu rajin belajar tentang asas 3 kod asas tadi iaitu kod 1, kod 4 dan juga kod 5 tadi. Okey. Belajar itu pun bagi saya dah mencukupi sebagai asas bermain keyboard. Ya. Itulah dia. Sebenarnya dalam muzik, apa-apa pun alatan muzik kita memerlukan latihan, cikgu kan? Ya, betul. Latihan itu amat penting. Samalah juga macam saya. Menyanyi pun kena melatih juga. Banyak bercakap je ni. Okey, Afiq. Boleh tak cikgu nak minta satu lagi? Satu lagi apa ni? Cikgu nak minta Afiq nyanyi, boleh tak? Nyanyi? Cikgu saya dengan Cikgu Megat akan main keyboard. Okey, Afiq nyanyi satu lagu, boleh tak? Boleh. Boleh. Surprise untuk, apa orang kata, special untuk semua penonton pada hari ini. Ya. Boleh, cikgu. Mari kita mulakan. Okey, baik. Baiklah, itu saja daripada kami. Terima kasih yang menonton Mahir at Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.
waktu bertemu, melihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Yeah. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir.